Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Alright tuan-tuan dan puan, malam ni kita akan mula kita punya kelas 1 untuk FCPO Cram Class bagi batch September 2023. Alright tuan-tuan dan puan, again thank you for coming, thank you for joining, especially for those yang baru nak join ataupun baru nak kenal FCPO trading and what not kan. So bagi dan juga thank you for joining bagi alumni kelas yang sebelum ni. Macam saya perasan ada yang daripada Trader Masterclass punya batch pun ada dan sebagainya. Alright, so malam ni kita will not into technical analysis or anything. We will touch a bit, kita akan touch a bit about technical analysis, tapi first kita nak kenal lah FCPO tu apa. In order to allow kawan-kawan kita yang baru dalam trading to understand ataupun untuk faham lagi lebih tentang FCPO and for of course for our orang kata yang dah lama ataupun yang dah kenal ataupun yang dah trade FCPO to kata apa review balik dia orang punya understanding ataupun perception about FCPO and the market FCPO market itself lah. Alright tuan-tuan dan puan, tanpa membazirkan masa, untuk pengetahuan kita akan bahagikan kelas kita kepada 3 kali, iaitu 3 hari lah, hari 1, hari 2, hari 3. So today, tonight is hari 1. Tomorrow also start at 9:15, kita akan mula 9 suku tepat, and then habis insyaAllah at pukul 10, and then seterusnya hari ketiga we will look into pengurusan risiko, kewangan dan trading plan. And of course hari kedua, as you can see, we will learn a bit, I will discuss atau berkongsi macam mana nak charting dekat trading view, and then to use which indicator nak trade FCPO, and then trading setup and strategy. And tonight kita akan kenal FCPO, something about technical analysis which is compulsory, and of course I will share one of the most important lah matters ataupun things ataupun element which you should understand about technical analysis. And of course saya akan tunjukkan macam mana nak guna trading view ataupun nak register, sebab ramai lagi belum tahu atau belum pandai nak guna trading view dan sebagainya. Alright, seterusnya proceed kepada kelas 1, FCPO, Technical Analysis and Trading View. Pada masa kini tuan-tuan dan puan, kita semua tahu FCPO ni adalah contract futures. So tapi pada masa yang sama kita kena tahu juga actually FCPO is one of the derivative product dekat Bursa Derivative Malaysia. Contohnya kita ada forward, kita ada futures, kita ada options, kita ada swap, kita ada CFD. Yes, CFD stand for forex lah dan sebagainya. So all these actually derivative product, cuma yang patuh syariah for now adalah FCPO. Alright, so seterusnya kita kenal apa itu futures. Futures ni tuan-tuan dan puan, paling senang kita nak faham lah, dia lah kontrak hadapan. Kontrak hadapan, senang cerita macam kita tempah benda. Contoh sekarang kan musim buah, contohnya kita tempah dengan orang yang ada kebun, kita nak 5 kilogram buah manggis. Lepas tu kita letaklah syarat-syarat. Buahnya kena besar, tak nak yang kecil-kecil, nak yang besar paling kurang, paling kecil pun ni saiz 3 jari dan sebagainya lah. So kita letak certain syarat. Sebegitu juga dengan FCPO, dia ada certain syarat untuk dibolehkan jual dekat bursa derivatif. Di dalam Islam kita juga ada kenali kontrak which the structure element dia sebagai kontrak itu as-salam, laqadus salam, maknanya kontrak tempah lah, senang cerita. That's why futures patuh syariah lah, FCPO. FCPO saja buat masa kini. Reason one of the thing, first dia deliverable punya komoditi, dia orang boleh hantar, benda tu ada kan, kebun tu ada, apa semua, buah sawit. Yang menjaminnya of course bursa derivatif lah, sebab orang nak jual kontrak FCPO dan sebagainya, dia kena tunjuk yang dia ada kebun and everything. Yang kata market maker, market participant apa semua, dia kena ada bukti yang they own the CPO, yang crude palm oil, minyak mentah tu.
Dia own the capital, ada duit modal nak beli buah daripada ladang-ladang. Dia own the capacity ataupun the capability, kemampuan nak proses buah sawit dan sebagainya. So in other words, kita tak perlu risaulah tentang FCPO, tentang produk dan sebagainya. And then ada yang cakap kalau trade FCPO nanti kalau tak sempat nak jual kena collect minyak, sama ada bagi orang utara you kena pergi Butterworth lah kat Penang, bawa balik minyak mentah tu, dan you proses lah jadi minyak masak sendiri. Ataupun yang dekat selatan Malaysia macam dekat Johor, of course you kena pergi Segamat. Yang central Malaysia mungkin kena pergi Port Klang. Tapi tidaklah saya ni nak biarkan tuan-tuan dan puan-puan trade FCPO lepas tu lupa yang kita ada position, tak dah tengok kontrak dah expired. Gitu. Tidaklah nak dibiarkan macam tu. Nayalah kat orang kan. Alright. Seterusnya kita akan terus kepada FCPO. Kelas malam ni kita belajar a little bit je. Tak adalah berat-berat sangat. Yang berat tu tomorrow. Malam esok. Sesuai lah malam esok. Kalau boleh hari Sabtu ni jangan buat aktiviti yang penat-penat sangat. Nanti malam tu elok je kelas mula. Semua dah lentok dah. Kalau geng-geng Gatih Sika, geng-geng cycling, jangan ambil jauh-jauh sangat. Cukup-cukup je lah kawasan Gombak je. Tak payahlah sampai Titi Wangsa ke apa. Alright. Untuk FCPO tuan-tuan dan puan-puan, FCPO ataupun Futures Crude Palm Oil atau bahasa Melayunya kontrak hadapan minyak sawit mentah. Which mean kita trade kontrak minyak sawit mentah di Bursa Malaysia. And then pada masa yang sama bila kita sebut minyak sawit, remember tuan-tuan dan puan-puan, kita ada beberapa partisipan macam saya cakap sebelum ni my previous classes. Partisipan kita bukan terdiri daripada kita saja tuan-tuan dan puan-puan. Ada ramai lagi. Siapakah mereka itu? First tuan-tuan dan puan-puan, kitalah retail. Kita ni dikenali sebagai retail. And then kita ada user. User, apa yang nak usernya, apa yang digunanya? User kepada CPO. Contohnya, pengeluar minyak masak, products lah. Macam-macam produk, apapun produk yang menggunakan minyak CPO, minyak mentah ni. So, kita ada dua kategori ni. So, saya nak tanya tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita buat produk based on CPO dan sebagainya, kita nak beli bahan mentah kita, CPO ni pada harga murah ke harga mahal? Cuba respon dekat chat. Kalau tak jumpa chat, cari je macam ikon message gitu. Kita nak beli murah ke kita nak beli mahal tuan-tuan dan puan? Mestilah kita nak beli murah. Sebab nak jimat kos, sebab kita boleh buat bisnes, kita nak apa dia tuan-tuan dan puan, to get the maximum profit. So that's why kita akan cuba murah. That's why pada masa yang sama juga disebabkan adanya kategori orang yang treat kontrak FCPO ni, menyebabkan kadang-kadang kalau dia terjun betul. Kalau dia naik pun naik betul. Sebab tuan-tuan dan puan, user ni kadang-kadang bukan terdiri daripada semata-mata dengan orang yang kata nak guna FCPO sebagai produk. Dia ada lagi hidden players. Hidden players apa dia tuan-tuan dan puan? Hidden players iaitu okey dah ke depan tak apa. Hidden players yang ni kita kenal sebagai hedges. Hedges ni apa tuan-tuan dan puan? Hedges ni kerjanya untuk cover losses. Losses dekat mana? Yang ni yang menarik. Hedges ni tuan-tuan dan puan, sebagai contoh lah hedges ni, let's say syarikat apa yang trade ataupun yang terlibat dalam perdagangan sawit dekat Malaysia, biasanya kita selalu dengar ialah Felda, kan? Ada Sine Derby, KLK. Let's say kita ambil Sine Derby. So Sine Derby tuan-tuan dan puan-puan, let's say bila dia nak buat bisnes ataupun dia buat ladang sawit, dia produce, dia akan jual CPO tu dekat bursa. So dia ada ladang, dia ada kilang, and then dia ada apa ni tuan-tuan? HR lah, human resources. So all of this perlukan ni. Ada costnya. So one of the matters yang akan menyebabkan dia orang macam buah kalau diikutkan harga buah ni mungkin kita akan rugi. Kita akan orang kata rugilah. Bayar gaji, bayar pekerja apa semua, proses company,
kilang, bayar loan, everything lah kan. Ladang, maintenance, everything, semua benda tengok-tengok dengan harga yang sekarang dijual minyak mentah tu murah. So what happen? Macam mana dia nak buat tuan-tuan dan puan-puan? Dia akan trade juga FCPO. Maknanya tuan-tuan dan puan-puan, di kalangan kita ni adanya geng-geng yang ni selalu kita sebut sebagai jerung lah. Paus tu ada tapi paus tu jarang, saya takkan cerita dekat sini. Paus tu jarang kita nak jumpa sebab mostly dia orang ni main spread lah. Jarang nak jumpa lah dekat kita, dia orang pun tak main lah macam kita satu lot, dia orang main banyak. So tuan-tuan dan puan-puan, dia akan trade FCPO dengan hedging. So istilah hedging di mana, let's say dia tahu harga sawit dia buat ni dia akan rugi sebab harga sawit murah. Let's say sawit murah. Bila murah, maknanya harga minyak pun murah dan sebagainya. CPO. Bukan buah sawit kalau sebuah sawit murah, CPO harga sekarang untung besar lah dia kan. Tapi kita katakan CPO tu murah, harga minyak mentah tu murah. So dia buat macam mana? Dia akan hedging, dia akan arahkan remiser dia ataupun dealer dia, okay, cik tolong short contract FCPO untuk saya. And of course Sander B ni sebab it's a big company, dia tak akan short satu lot. Dia akan sell berapa lot agak-agak tuan-tuan dan puan-puan. Dia agak-agaknya berapa lot? Normally more than 10 contract. Bukan 10 lot 10 contract. Roughly on theory satu tuan-tuan puan-puan, satu contract satu contract ada berapa lot? Let's say kita kata 100 lot. 25 lot. 25 lot. Untuk kalau kita nak beli, kita nak satu contract ni tuan-tuan puan-puan, let's say kita kata 25 kan. Modal yang kita perlukan untuk kita beli satu contract berapa tuan-tuan puan-puan? So kiralah 25. Full margin berapa hari ni tuan-tuan dan puan-puan? Siapa tahu? RM berapa? Bagi kawan-kawan kita yang nak baru trade, takkan tak aware berapa minimum. Berapa? 8,500. Dia dah turun dah, bukan 9,000 untuk full margin. So kalau tuan-tuan, kalau kita nak trade, nak beli satu lot ada satu contract terus, CPO kita kena prepare ni lah. 25 kali 8,500 ringgit. Berapa tu? Berapa semuanya total? Totalnya tuan-tuan dan puan, 212 500. So kalau nak trade satu kontrak, kita prepare lah 200,000 something. And of course, ni jarang lah orang kata apa, jarang nak berlaku sebab of course dekat bursa ni dia ada price limitation. Kalau ini yang menarik, ni yang bagus tentang bursa. And kenapa orang US pun trade juga FCPO, sebab tu kita buka malam, sebab tuan-tuan dan puan, ialah disebabkan bursa dia ada 10% fluctuation. Kenapa? Bila harga melebihi 10%, contoh dia gap up ke gap down kan, 10%, bursa akan freeze ataupun akan stop dagangan tu sebentar. Maknanya dia nak jaga kita. And then yang kedua, dia ada 20% price band. Price band ni macam mana? Senang cerita, saya kata 20 point. Let's say tuan-tuan dan puan, harga dagangan kontrak 3,900. Tiba-tiba kita tersilap key in nak beli 3,921. Tuan-tuan dan puan, kita guna order apa? Let's say kita guna market order, limit order. 3,921 ni lepas tak tuan-tuan dan puan? Tengok ni. Lepas tak order tu masuk dekat bursa? Bagi yang dah trade guna iTrade ataupun KST, order tu kalau guna limit takkan lepas. Sebab bursa akan reject. Reasonnya kenapa? Dah melebihi 20% ataupun 20 point. So kalau untuk orang kata apa, jenis yang nak tadah on support ke tadah on breakout ke, tak boleh guna limit order lah. Guna stop order ataupun stop limit. Kenapa? Dia duduk dalam sistem dulu. Bila harga dah sampai situ baru hantar. Tu next time. Ataupun tuan-tuan boleh tengok rakaman kelas-kelas yang sebelum ni lah. Alright, itu a little bit about bursa. Now, kita terus kepada kita punya discussion di mana
satu kontrak mewakili 25 tan CPO. 25 tan, and then pada masa yang sama tuan-tuan dan puan, perubahan harga FCPO adalah minimum RM1. Dia tak akan berubah harga RM2 50 sen ke 60 sen. No, RM1 sahaja. That's why kalau kita tengok dekat chart 3,991, 3,995, semua RM1 minimum. Dia akan berubah dalam ringgit-ringgit. Tak macam saham. Gitu. Seterusnya, perubahan RM1 tu tuan-tuan dan puan adalah nilainya RM25. Macam mana tu nanti saya akan explain. And then yang ni saya cakap tadi, syarat bursa letakkan yang mana CPO yang nak didagangkan ataupun nak dipasarkan di Bursa Derivatif Malaysia perlu memenuhi kriteria syarat yang ada dalam Rule Books Oil Palm Management Certification OPMC. Kalau tak sampai level yang dia nak, company tu tak boleh jual, tak boleh nak letak kontrak futures tu untuk minyak sawit dia dekat Bursa Derivatif Malaysia. Memang akan ada orang yang ni lah, apa bahasa Inggerisnya appraiser ataupun bahasa Melayunya penilai yang akan check nanti. Kalau tak lepas dia akan reject lah, company tu kena carilah untuk memenuhi dan sebagainya. And then tuan-tuan dan puan, minimum trade tiap kali kita trade kontrak FCPO adalah satu lot. Satu lot jangan tertukar dengan saham. Saham bukan 100 lot. Kalau tuan-tuan ambil 100 lot memang kena reject lah order tu nanti. Dan satu lot 100 unit kan, tapi kita minimum satu lot lah. Dia tak ada unit. Bagi yang saham jangan terpening. Kata saya nak 50 unit tak boleh ke sebab mahal sangat? No. You have to take one lot sebab minimumnya adalah satu lot. Now untuk waktu dagangan, waktu Malaysia kita tahu Isnin hingga Jumaat dia ada 2 session. Sesi 1 pagi bermula 10.30 pagi and then sampai 12.30 tengah hari, and then dia rehat, and then buka balik sesi 2 itu belah petang 2.30 petang hingga pukul 6 petang. Seterusnya sesi malam ialah Isnin hingga Khamis sahaja. Maknanya Khamis malam Jumaat. So bermula 9 malam sampai 11.30 malam. Untuk order tuan-tuan dan puan-puan, kita boleh key in order seawal pukul berapa, siapa tahu. Kita boleh key in order seawal berapa? 10 minit sebelum market buka ataupun 5 minit sebelum market buka. Gitu. Maknanya jam 2, let's say 10.30, 10.25 tu tuan-tuan puan dah boleh key in order. Sebab ada kawan klien saya tanya, boleh ke kalau saya nak key in order 10.25 pagi? Boleh. Tapi berani ke tidak? Itu sahaja. Okay. Itu untuk waktu operasi. Saya harap semua faham lah And then last boleh key in pun sama, 5 minit sebelum tu saya cadangkan jangan buat last minute lah, takut tak dapat. So you have to maintain early lah kalau nak apa-apa nanti. Tapi 5 minit sebelum kalau boleh jangan buat. Kebiasaannya bursa akan reject. Kenapa? Price at that time dah tak gerak, ataupun kadang-kadang bila market is very volatile, dia menggila, memang harga you terlepas dan sebagainya. Nanti trade tak berjaya nak close dan sebagainya. So elakkan buat order last minute. Bagi mereka nak masuk order awal, boleh buat seawal 5 minit. Ingat 5 minit dah boleh masuk order dah. Alright, itu untuk waktu operasi. Seterusnya kita tengok kepada bagaimana dagangan berlaku. Okey, kelas kita ni mungkin laju sikit. Kalau laju sangat, harap maklumkan dekat saya. Jangan malu, jangan segan. Alright. Bagaimana dagangan berlaku? Kita ada ramai yang baru akan mungkin pening sikit kadang-kadang istilah yang kita guna. Contohnya entry, exit dan sebagainya. Alright. First kita akan kenal entry ataupun take position. Take position ya tuan-tuan dan puan-puan. Okay, entry ni maknanya kita mula nak beli. Let's say kita tengok harga FCPO nak naik, kita pun nak take position. Kita nak entry, kita nak buy. So that perbuatan kita tu disebut sebagai entry. Bukan perbuatan entry masukkan order dekat platform tu, tak. Perbuatan nak take position tu kita sebutkan sebagai entry. And entry ni terbahagi kepada 2, long ataupun short. Actually short tu stand for short sell. Nanti saya akan explain.
So, normally tuan-tuan dan puan, kalau entry kita sama ada long ataupun short, in a situation, bila kita dah take position, kita dah key in order, dia akan tulis fill. Dekat iTrade, dekat QST, penggunaan status yang sama iaitu fill. F-I-L-L-E-D. Fill So fill maknanya dia dah berjaya, kita dah dapat dah satu lot. Dia tak macam Forex. Forex, tuan dan puan key in order, tiba-tiba rasa tak shock boleh cancel. No. Sebab CFD boleh macam tu. FCPO tak boleh. FCPO kalau dah Q, tak apa. Q mean dia tulis Q lah. Nah, Q, E, U, E. Macam tu lah, saya takut salah eja. Eja je lah kan. So Q. Q, oh ya Allah, hai. Macam tu lah. So dia ada Q, dia ada fill. So Q ni means order ni dah duduk dalam sistem, sistem bursa. Dia tengah tunggu nak berjaya. Kalau fill ni, tuan-tuan dah dapat dah satu lot ataupun dua lot yang tuan-tuan ataupun tuan-tuan dan perempuan order yang nak tu, nak take position. So, kalau masa Q ni boleh cancel lagi, kalau fill dah tak boleh cancel sebab you already get the one lot. Ataupun kalau entry kita short sell, you already sold one lot. Remember. So, kalau dah fill tak boleh cancel, tetapi kalau queued boleh cancel. Cancel adalah percuma. Sama juga kalau order queued tak ada charge apa-apa. Bila dah fill barulah di charge. Baru ada charge. So maknanya kalau nak isi, lepas tu nak cancel, nak isi, nak cancel, boleh je buat. Tak ada masalah, tak ada isu. Okay. Now back to this. Bila kita take position, let's say kita long ataupun short, and then the price daripada technical analysis ataupun kita punya charting sampai TP. TP stand for target profit ataupun kadang-kadang orang sebut sebagai EP, exit profit dan sebagainya. Ataupun sampai SL iaitu stop loss, trader akan close position. Remember, yang mula-mula tadi kita entry, itu disebut sebagai take position. Bila kita nak dapatkan untung ataupun nak cut loss, nak close position, itu disebut sebagai offset ataupun close. Dengan membuat position, order yang berlawanan. Contohnya kalau entry kita long ataupun buy, kita nak offset, kita kena sell. Tak perlu pening nak pilih yang mana dekat platform nanti kan. Nanti saya akan arrange yang kelas platform nanti. Tak perlu pening nak pilih kontrak mana, no. Actually simple saja. Asalkan kita pilih kontrak yang betul. Kita ada November, December dan sebagainya. So actually benda tu simple, nanti saya akan explain lagi. Kita ada kontrak November, December. Asalkan kita ambil kontrak November sahaja, okay, kita let's say entry kita long, and then bila kita dah nak sampai target profit, kita nak jual pening macam saham kan, nak jual yang mana satu? No, actually pilih je kontrak November juga, cuma pilih order to sell. Sistem akan automatic arrange that. And then for your information, under saya, klien saya dah apply dengan CGS, alhamdulillah dah lulus. Kita akan dapat, saya dah arrange, kita dapat FIFO. Apa tu FIFO, tuan-tuan dan perempuan? Siapa tahu FIFO? FIFO ni apa, tuan-tuan dan perempuan? FIFO stand for first in, first out. First in, first out. Di mana, let's say tuan-tuan dan perempuan pagi tu, tuan-tuan dan perempuan ada duit lebih ke macam mana kan? So let's say pagi, pukul 11 pagi, kan, 11 pagi, tuan-tuan dan perempuan, let's say long ataupun buy satu lot. And then pukul 2.45 petang, kan, tuan-tuan dan perempuan buy pula lagi satu lot. And then bila sampai TP, kan, tuan-tuan dan perempuan nak jual yang mana satu? Normally dia akan jual, kalau based on previous, dia akan jual yang ni lah. Tapi tak, saya buat set FIFO, iaitu bila kita queue order, sistem akan detect automatically jual yang mana, jual yang first in ni, first out. In other words, dia akan jual yang ni.
So bila kita klik sell apa nanti, dia akan close yang ni. Macam tu. Kalau melainkan kita nak jual satu lot yang kedua yang kita balik, yang kita take order ataupun kita entry tu, yang tu tuan-tuan puan kena call saya, kena buat makluman dekat saya sebelum key in order. Sebelum key in order. And then baru bila saya dah approve, barulah boleh key in order tersebut. Kalau nak jual entry yang nombor 2 ni. Nombor 1, nombor 2. Tapi kalau sistem automatic under me, remiser lain tak kan, saya je unik sikit, dia akan jual yang ni. Maknanya take profit untuk entry yang pertama dan sebagainya. Alright. Tapi kalau nak jual terus dua-dua pun boleh. Tu buat je the close position ataupun offset 2 lot terus pun boleh. Alright, itu untuk dia punya orang kata apa, ni how the trade happen lah. Seterusnya kita akan tengok bagaimana nilai offset tu adalah profit kita, sama ada loss dan sebagainya. Saya akan tunjukkan contohnya tuan-tuan dan puan. Kiraan untung rugi, let's say profit on buy or long. Kadang-kadang kita sebut long tu biasa kita buy lah. Gitu. So tuan-tuan, in this case we can see that sebagai contohnya, let's say kita entry, kita long, kita buy satu lot kontrak Oktober sebanyak pada harga 3,990, and then bila dah sampai target kita berjual pada harga 4,020. So nilainya adalah beza dua ni. So bila beza ni kita tolak dua ni, kita dapat 30 point. So macam mana nak kira 30 kali 25? 25 ni datang dari mana-mana? Daripada 25 tan tadi. Gitu. And then 230 kali 25, ada hasil tu kita kali dengan berapa lot kita masuk. Let's say macam saya kata kita trade satu lot. So 30 kali 25 kali 1 dapat 750. So profit kita ialah RM750. Tolak charges CGS paling murah ya untuk FCPO di Malaysia. So dalam 736. Betul tak? Sebab RM7 masuk, RM7 keluar. Kalau guna overnight, let's say beli semalam RM7, keluar tu baru RM14. Bukannya 14 No, 7. Tapi kalau dah simpan malam, keluar esoknya baru jadi 14 dan sebagainya. So in this case, 750 tolak RM14, kita dapat 736. Yang ni bersih. Okay. Ni untuk long. Kalau rugi macam mana long? Kalau rugi tuan-tuan dan puan, dia jadi macam ni. So kalau rugi tuan-tuan dan puan boleh tengok dekat sini. Let's say kita long, kita buy satu lot kontrak F Oktober pada harga 3,090. Tiba-tiba harga jatuh sampai 3,060. Sampai stop loss level kita pun cut loss. So beza dua ni berapa tuan-tuan dan puan? 30 point. So dia jadi negatif lah ni. Negatif lah. Maknanya yang ni kena tolak dengan yang ni. So kita dapat negatif 30 point. So 30 kali 25 and then times berapa lot kita masuk. So this is our total losses lah, 750. So 750 campur lagi RM14. Buy in and out. So kita punya total ialah 764. Ni adalah loss kita kalau kita long. So in other words, apa yang kita perlu faham ialah tengok beza entry dengan exit kita. So nilai itu akan tentukan profit untung rugi kita macam mana. Now seterusnya kita akan tengok sell. Kalau entry kita sell, yang ni yang ramai confuse. So macam mana short sell sebenarnya berlakunya tuan-tuan dan puan-puan? Saya akan tunjukkan. Short sell ni macam ni je. Yang mungkin ada yang ramai macam kata apa? Confuse. Kenapa kita sell dulu? Contohnya macam ni. Ibaratnya macam ni, di mana tuan-tuan dan puan-puan, short sell ialah apabila entry kita adalah sell. Short sell. Entry kita adalah sell. Let's say kita sell satu lot at 3,990. Mana datang satu lot? Ini kita pinjam. On loan daripada CGS. Of course lah dia ada sistem yang tu we don't have to know lah.
So bila entry kita sell, tuan-tuan dan puan-puan, sebab kita pinjam, apa yang perlu kita buat bila kita pinjam? Okey, tuan Mas, tak apa, saya terlepas pandang lah tu nilai tu. Yang cuma kita tahunya beza 30 point Tuan Mas. Alright. Berbalik kepada short sell. Bila kita pinjam, kita buat apa tuan-tuan dan puan? Siapa boleh respon? Bila kita pinjam, kita kena pulang balik. Thank you Tuan Muaz. So, bila kita kena pulang balik, untuk close position sell ni, sebab kita short sell lah, ataupun kadang-kadang orang sebut sell, kita kena pulang balik. So, maknanya kita kena buy. Buy, so, sebab short sell, kita masuk apabila harga tengah jatuh. Kita jangkakan di downtrend, bearish dan sebagainya lah. So, bila harga, let's say, kita pun buy balik, harga satu lot, and at berapa? 3960 sebagai contoh. So berapa beza dua ni tuan-tuan dan puan? Tiga ni adalah 30 point. So 30 point sebab kita sell means 3960 tolak 3990 dia akan jadi 30. Nanti tak apa, tak perlu pening lah, tapi sebab kita short sell kita tahu bezanya 30 point. So in other words, bila kita dah dapat, bila order dah fill, sistem akan automatically pulangkan balik. Pulangkan satu lot kepada CGS. So kita untung dekat mana tuan-tuan dan puan? Kita untung dekat sini. Mula-mula kita jual, kan? Kita jual satu lot, kita dapat RM 3,990. Silap ni. Betul, 3,990. And then kita beli balik menggunakan modal daripada 3,990 ni untuk beli untuk ganti ataupun pulangkan balik satu lot pada harga 3,960. So maknanya daripada 3,990 ni tolak 3,960, kita dapat RM30 ataupun 30 point daripada short sell. Macam tu kita untung short sell sebenarnya. Simple kan? Maknanya kita pinjam, kita kena pulang lah balik. So macam mana nak pulang, kita kena buy ataupun bahasa sebenarnya buy back. Tapi boleh je guna buy. Tak ada masalah. Cuma orang nak mengajar, orang nak discuss je lah dalam buku. So that's how short sell happen. Okay. Now back to kita punya tu tadi. Kalau kita short sell tuan-tuan dan puan-puan, let's say kita punya, ni yang Tuan Muaz cakap kan, yang ni saya punya 399 ni, saya tersilap type. So 3090 lah, ataupun kita kata boleh kata macam 800 kan. Banyak ni, kaya kalau dapat tayar ni beratus-ratus point ni. Alright, back to this. Let's say kalau kita profit on short sell. Okay, profit on short sell yang ni 3090 saya silap tulis ni. Patutnya 3090. Alright, back to this, tuan-tuan dan puan-puan. Kita short sell ataupun sell, entry kita short sell pada 3090 and 3090 ni 3090, and then kita tunggu dia jatuh lagi, and then let's say sampai TP, kita buy back. Kita buy back sebab kita kena pulangkan balik pada harga 3,060. So bezanya 30 point. So 30 kali 25 kali berapa lot kita trade tu tadi dapat 750. Tu untuk short sell. Tapi tuan-tuan dan puan, kalau kita short sell tapi dia tak turun, dia naik. Dia orang kata apa, dia rebound. Sepatutnya dia continue lah downtrend, dia continue bearish. Dia akan jadi macam ni. Short sell pada 3990. Ni baru betul angka dia. 3990, tetapi kita short sell, kita target dia turun. Tak, dia rebound, dia naik balik, dia merajuk dengan kita. Terpaksalah sampai level stop loss kita, terpaksalah kita cut loss dengan buy pada harga 4,020. So beza dua ni adalah 30 point. So 30 kali 25 kali berapa lot. So ini adalah jumlah rugi kita 750. Tu je, simple je. Berapa point beza kita masuk, kita trade nanti kali 25, itu adalah jumlah trade ataupun value yang kita dapat ataupun yang kita rugi. Tuan-tuan dan puan-puan kena aware sebab
kita tak boleh nak lari dengan sistem trading ataupun platform. Kadang-kadang dia salah tulis, dia salah kira dan sebagainya. Gitu. Kena aware lah benda ni. Alright, seterusnya kita akan tengok kepada technical analysis. So benda tadi tu benda-benda yang tuan-tuan dan puan patut tahu. Saya harap semua faham. Benda simple kan? Tak adalah complicated sangat. Alright, now kita tengok kepada technical analysis. Technical analysis ni tujuannya untuk apa tuan-tuan dan puan? Saya tahu ada dalam ni alumni seminar ATM WR Trader Academy, ada yang pernah belajar dekat luar, apa semua macam-macam kelas kan. So, kita nak recap balik, kita nak ulang balik, nak refresh balik. So, tujuan technical analysis ialah untuk menganalisa ataupun analisis terhadap trend. Trend ni macam ni lah senang cerita. Apa sebenarnya terjadi ni? Apanya drama? Apa khabar kau ni sebenarnya? Macam tu. Harga kau naik ni ke harga jatuh ke? Tu maksudnya trend. So trend ni harga going up, price going up or going down. Sebab tu trend ni terbahagi kepada dua ya tuan-tuan dan puan-puan, iaitu apa dia? Terbahagi kepada uptrend dan juga downtrend. Tapi ada satu lagi trend yang jarang orang nak sebut, itu dikenali sebagai sideways. So kita ingat kita ada 3 trend sebenarnya. Uptrend maknanya harga naik, kita ada downtrend maknanya harga jatuh, dan kita ada sideways. Sideways ni tuan-tuan dan puan-puan, harganya tak ke mana. Dia naik 20 point, dia jatuh pun 20 point. Dia naik 40 point, dia jatuh 30 point. So which mean tak adanya orang kata peningkatan ataupun pengurangan ataupun perubahan yang ketara. Tak ada. Duk main level-level tara tu je. Tu kita sebut sebagai sideways. Dalam charting ataupun esok mungkin kita akan jumpalah sideways tu macam mana. Now seterusnya, penggunaan technical analysis ni sebab kita nak kenal pasti price action. Harga naik, harga jatuh, harga sideways, and then kita nak kenal pasti juga daripada pergerakan harga ataupun price action tu support and resistance. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita tak pandai guna technical analysis, memang jahanam kita punya trade. Sorry lah for bad words. Memang teruk. Memang naya lah. So kalau nak trade FCPO, tuan-tuan dan puan-puan, benda yang paling wajib tuan-tuan dan puan-puan buat ialah fahamkan macam mana nak identify support dan juga resistance. I'm aware sebab ada di kalangan kita yang dah duduk dekat support group. Sometimes kita punya clarification ataupun kita kongsikan charting, support and resistance tu tak clear sangat kan. So macam macam mana, kenapa dia boleh pergi dia ni cakap boleh pergi sampai 3,800, sebab apa? Actually semua tu daripada support dan juga resistance. Support semua daripada support dan juga resistance. Cuma kadang-kadang kita tak explain je dalam charting yang kita kongsi dekat support group macam tu. So tuan-tuan dan puan-puan, kalau dia dah berada dalam support group, boleh je tanya orang yang kongsi chart tu. Memang jadi kerja dia. Kalau dia buat macam tu, kita boleh cakap boleh kick lah daripada grup kan. Apa ni, kongsi ilmu tak ikhlas. Gitu. Boleh tanya, tuan ambil di mana-mana SNR tu. Dia akan explain lah. Saudara, brother ke, akak ambil daripada mana, akak punya SNR, kita akan explain. Kawan-kawan kita akan explain. Don't worry, jangan malu, jangan segan. Kalau malu juga tak apa, boleh WhatsApp saya, tak ada masalah. Elakkan Telegram, WhatsApp kadang-kadang saya banyak terlepas Telegram ni. Alright, selain daripada untuk kenal pasti support dan juga resistance, penggunaan technical analysis juga disesuaikan untuk menggunakan candlestick. Apa benda pula dah candlestick? Candlestick ni tuan-tuan dan puan-puan, bentuk chart lah tu nanti. Saya akan tunjuk nanti, don't worry about that. Now, itu a little bit about technical analysis yang kita tahu. Technical analysis, pertama kita nak kenal trend, kita nak kaji, nak identify price action, kita nak kenal pasti support dan juga resistance. Kalau tak pandai SNR, tak pandai nak identify SNR, jangan trade ya. Kalau rasa confused, boleh je contact saya, no problem. And then kita akan guna candlestick lah dalam membuat kita punya technical analysis. Seterusnya, analisa wajib sebelum trade. Tuan-tuan, ni wajib buat. Bagi yang nak trade
FCPO. Pertama, analisa ke atas beberapa time frame means kita ada banyak time frame dekat technical analysis. Ada banyak. Daripada 1 minit, 5 minit, 15 minit, 30 minit dan sebagainya. Macam mana nak buat nanti saya akan tunjuk malam esok. So malam esok kalau boleh jangan terlepas. Seterusnya bila kita dah identify analisa beberapa time frame, kita akan juga dapat kenal pasti support dan juga resistance. SNR tu short form lah, so for support and resistance. Kenapa kita nak guna beberapa time frame? Ada manfaat dia. Dalam yang tu saya akan explain nanti. And then seterusnya kita nak membantu diri kita dengan allow ourselves to have a perfect ataupun suitable setup untuk trade. Setup tu apa? Setup ni senang cerita sebab lah. Setup ni adalah sebab. Kenapa nak beli? Kenapa nak buy? Kenapa nak sell? Maknanya dia breakout ke, dia tembus support ke, dia tembus resistance ke, dia rebound ke, macam-macam lah kan. So penyebab untuk kita buy tu kita sebut sebagai setup. Senang cerita, signal adalah daripada setup dan sebagainya. Gitu. Ni bahasa je lah. Tak adalah important sangat. Kalau kita dah faham cara kita, tak apa tuan-tuan dan puan. Now, bila kita dapat signal daripada setup kita, kita kena ada confirmation. Confirmation kena ada tuan-tuan dan puan. Mana nak dapat confirmation? Malam esok saya akan kongsikan. Jangan lupa, jangan terlepas. Alright, seterusnya kita akan tengok kepada apa dia tuan-tuan dan puan? Tentang satu benda yang ramai confused, yang ramai macam tak faham lagi, kurang faham ataupun kurang mahir, iaitu dalam technical analysis ada satu term kita sebut sebagai breakout. So breakout ni actually apa? Apa sebenarnya breakout ni? So breakout normally term yang selalu di-associated dengan breakout juga disebut sebagai tembus atas, langkah, melepasi dan sebagainya. Ini perkataan-perkataan yang diguna untuk memberi maksud kepada breakout. Senang cerita, harga dagangan semasa melepasi paras ataupun level, support dan juga resistance. Gitu. Let's say bila kita buat charting, kita nampak okay, paras support pada 3,700. Ia jadi paras support. Let's say harga dagangan FCPO terjun, jatuh melebihi 3,700. Dia pergi sampai 3,670. Maknanya 30 point daripada jatuh daripada paras 3,700. Kejadian itu disebut sebagai breakout support. Biasanya kita dah ada setup, biasanya kita decide apa tuan-tuan dan puan? Kalau dah jadi macam tu. Boleh jadi macam tu apa? Macam mana tuan-tuan dan puan? Let's say kita buat sepa 3,700. Kita punya support level. Support. Then harga ni, harga FCPO naik, turun, naik, turun, naik. Lepas tu dia turun. Allah, dia turun sampai pada 3,670 sebagai contoh. So, perbuatan harga kejadian ini disebut sebagai apa tuan-tuan? Ini disebut sebagai breakout support. Ataupun short form dia adalah BO support. So ni setup kita. Setup kita macam mana? Ni kalau dia naik-naik, tiba-tiba dia terjun lepas support level, entry signal. Maknanya kita dah ada setup dah. Gitu. So bila kita dah ada setup, kita tunggu je lah signal. So bila dia breakout, adakah kita terus masuk tuan-tuan dan puan-puan? Saya nak tanya. Bagi kamu kita, terus masuk ke tidak? Kalau rasa terus masuk, respon 1 dekat chat, siapa rasa tunggu dulu, respon 2. Ada yang tunggu dulu, tunggu confirmation, yang lain masuk terus ke? So, ada beberapa jawapan yang orang kata apa, sesuai lah for certain situation ya, tuan-tuan dan puan-puan. Pertama, of course, selain itu kita tahulah di breakout ni adalah langgar level, SNR, etc. bla bla kan.
Cuma tuan-tuan dan puan, macam saya cakap tadi, perubahan trend, price action, macam saya cakap tadi, setup bila dah tembus, ia adalah signal entry ataupun signal exit. So macam mana kita nak tahu adakah terus masuk? Ada dua cara. Ada dua cara macam mana kita nak identify tuan-tuan dan puan, confirmation. Takkan terus dah tembus terus masuk kan? Terus breakout terus masuk. Tak, bukan macam tu ya. Ada dua cara. Cara macam mana? Malam esok saya akan kongsikan. So malam esok jangan ponteng. Right. Okay, itu untuk technical analysis for breakout introduction. Kita akan belajar more deeper about technical analysis and especially breakout. Alright, now kita terus kepada trading view. Alright, ada apa-apa nak tanya sebelum kita proceed kepada trading view? So tuan-tuan dan puan, trading view ni saya akan tunjukkan macam mana sign out, nak set up layout, nak guna indicator, nak guna tools, nak guna alert dan sebagainya lah. Alright. So let's say ni saya kena guna incognito trading view. Pergi je ke tradingview.com kan. Okay, klik di sini dulu. Ada gambar orang tu, sign in. Okay, tuan-tuan dan puan boleh pilih nak guna Google ke, nak guna Facebook, nak guna Apple ID ataupun nak register. Let's say kita guna Google. Maknanya dia akan login ke email ni directly lah. Saya cadangkan kalau nak guna email, gunakan email yang sama diguna pada phone. Sebab nanti senang nak login TradingView app dekat phone. Macam tu. So let's say kita dah login apa semua tuan-tuan dan puan. Bila kita dah login, dia akan jadi macam ni. Bila kita dah login tuan-tuan dan puan, dia punya setup saya buat temanya hitam tak apa So bila dah login, kita akan jadi macam ni. Of course, tuan-tuan dan puan, ada beberapa benda yang perlu tahu. Untuk trade FCPO digalakkan pakai account yang berbayar lah. Yang basic boleh je, cuma dia delay 15 minit. Agak berbahaya lah untuk trade FCPO. So digalakkan macam untuk orang kata apa, digalakkan untuk pakai guna account yang berbayar. So macam mana? Bila kita dah login, tak apa, account biasa pun bro, basic mula-mula tu kan. Klik je dekat icon kita. Sini dia tunjuk gambar kepala orang lah. Saya ni sebab saya dah upload saya punya profile gambar. So kita pergi dekat account and billing. Okay. So dekat sini ada plan apa semua kan. Kita pergi je dekat bawah. Sekejap. Mana dah tadi? So di sini tuan-tuan dan puan boleh nampak lah ni saya punya account lah apa semua kan. So kena first dapatkan paling kurang pro account kan, pro account and then dia punya kita punya extra market data ataupun live data. Gitu. Tapi sekarang alhamdulillah zaman-zaman saya tak ada monthly, paling kurang pun 6 months. Sekarang ni dah ada monthly. Monthly berapa siapa yang pernah ni? Saya tak ingat lah. Mana lah, kat mana? Monthly dalam RM40 something kan? Ke berapa? 80 lebih lah sebulan. So 80 lebih, guna je iTrade. Guna je iTrade. Guna iTrade pun boleh buat tuan-tuan dan puan, 1,000 sehari. Cuma kena tahu, kena belajar technical analysis dengan betul lah. Kena sabar sikit. Gitu. Macam ada je rakan kita yang dalam ni pernah dapat sampai 700 sehari pun ada. Guna iTrade je, tak guna canggih-canggih pun. So daripada 700 tu dah cover dah sebulan dengan account subscription dah TradingView dengan dia punya extra market data RM10 tu. Kenapa RM10? Sebab yang tu Bursa Malaysia, biasalah orang Malaysia kan, dia ada bisnes lah, nama company tu Excelforce. Dia je yang dominasi bursa data tu. Maknanya siapa-siapa broker dekat Malaysia kalau nak ambil data live memang kena beli dengan dia. Tak tahulah Excelforce tu company siapa, menteri mana, wallahualam. Alright.
bila kita dah ada akaun kita apa semua, kita boleh mulalah pergi kepada charting. Charting ni senang je, mula-mula tuan type je. Kita type je, let's say features, kita type je FCPO. Okay, keluar. Okay, remember kita biasa normally trade contract 2 bulan ke depan ataupun 3 bulan ke depan kadang-kadang. Depend kepada mazhab apa pula dah, depend kepada strategi. Normally biasanya 2 bulan ke depan. Sebagai contoh, sekarang kita di bulan 9, tetapi rakan-rakan kita dah mula trade 3 bulan yang depan, maknanya 10, 11, 12. Maknanya sekarang ni semua dah trade Isnin nanti bermula 16, di expired 15 maknanya setiap hari bulan orang akan tukar kontrak ya tuan-tuan dan puan-puan. Maknanya sekarang ni kita punya kontrak ialah kita tengok November 2024 silap 2023. Okey, November 2023. So biasa dah sampai 15 orang akan dah mula tinggalkan kontrak ni nak trade kontrak December 2023. Senang cerita nanti bila dah mula trade boleh je tanya saya, cikgu kita trade kontrak bulan berapa sekarang ni? Macam tu. So kata okey, sekarang kita trade kontrak Disember 2023. And then let's say bila dah sampai 15 hari bulan 10 nanti, pandai-pandai lah kita tukar kepada kontrak Januari 2024. Gitu. Now, let's say kita ambil je dulu kontrak CPO Disember 2023, launch je saja chart. Okay, saya punya ni sebab dah ada setup kan. Tak apa, kita launch je. Bila launch yang basic punya, dia jadi macam ni ya tuan-tuan dan puan-puan. Dia jadi kosong. Dia jadi kosong. Kan, jadi kosong. Maknanya warna pun mungkin putih. Let's say kalau kita tukar color theme ni, kita ambil light, jadi warna putih. Jadi macam ni kosong. Ni semua ni benda-benda ni benda remeh-temeh je, tema-tema ni. Nanti godek-godek je. Cuma yang penting kita nak tahu macam mana nak tukar time frame. Kalau dah ada account pro, you boleh split boleh split dua macam ni. Jadi sebelah-sebelah ataupun macam ni. Depend kepada screen. Kalau macam saya guna skrin 22 je, 24 je. So saya guna yang ni lah, nampak macam senang, sesuai dengan saya. Depend pada kita lah nanti tuan-tuan dan puan-puan nak guna macam mana. So boleh split. And then kat tepi ni tuan-tuan dan puan-puan, kat tepi ni adalah orang kata apa, benda-benda yang kita nak guna bila kita nak lukis trend line ke apa semua nanti. Kat sini, belah kiri ni. Kita tengok macam-macam tools ada. So nanti malam esok saya akan tunjuk lah macam mana. And then time frame kat mana? Kat sini nak tukar time frame-nya. Ada 1 week, 1 month, 1 minit. Saya punya account ni pro je, bukan pro plus. So 1 minit tak boleh nak guna. Tak baloi pun sebab KST pun saya kena bayar. Guna tengok kat situ je lah kan. Terpaksa lah malah nak bazir-bazir duit, jimat-jimat lah sikit. Gula pun susah, beras pun mahal, minyak pun mahal sekarang. Tak gitu. Alright, sekarang dah kita boleh pilih lah. So normally kalau account pro ada 5 minit, boleh tukar kepada 5 minit. Then sebelah ni kita boleh tukar kepada one daily. Ini saya punya setup lah. Saya suka tengok 5 minit sebelah kiri, daily sebelah kanan. Depend kepada tuan-tuan dan puan-puan nak macam mana tu. Tuan Izzat, thank you. Jimat betul lah, kena jimat sikit. Malah nak buat loan, jimat lah sikit insyaAllah. Alright, so ni setup saya. Gitu. Cuma and then remember, apa yang kita lukis dekat sini akan reflect dekat sini. Kenapa? Sebab kita guna kontrak yang sama. Ini kontrak December kan? Okay, December. Okay, nampak saya buang dulu dia ni. Dia punya indikator ni. Ini saham punya ni. So, yang ni pun saya buang. Dah ada cloud. Yang ni untuk swing boleh cloud ni. Tapi saham alhamdulillah so far memang spot on lah. Tapi kalau FCPO guna swing, demam lah. Demam orang. Kasar. Kalau satu hari 70 point gerak. Kalau ikut direction yang kita nak, best lah kan. Kalau lawan direction yang kita nak, macam mana tuan-tuan dan puan? Demam. Demam. Kata ya Allah, dia tak tidur malam kejapnya. Alright. Cuma ingat kalau kita lukis sebelah sini pun naik. Kalau kita guna kontrak yang sama. Jadi saya lukis macam ni kan. Trendline saya warna putih. Sekejap saya tukar warna. Warna kuning. Okay, nampak tak? Ni.
orange ni tiba-tiba keluar. Macam tu. So saya cadangkan kalau nak chatting yang trendline ke apa, buat dekat daily lah, jangan buat dekat TF 5 minit. Kalau and then pada masa yang sama, let's say saya tunjukkan contoh a little bit of sneak shot pada saya punya style ialah kalau let's say saya nak buat, saya guna horizontal ray. Contohnya, saya nak cari support resistance dekat TF dia 5 minit saya buat satu, contoh warna merah, and then sebelah sini saya cari yang daily. Yang daily. So immediate resistance level dekat daily ni yang paling dekat dengan harga sekarang ialah sini. Let's say lah, saya kata sini. And tukar warna kepada let's say saya tukar warna kepada gold. Gold lah tu kot. So nampaklah dekat saya punya TF. Jadi nanti bila saya dah cat saya hide je lah. Saya tengok je TF 5 minit ni. So bila nampak gold, ni daripada daily, merah ni daripada TF 5 minit, macam tu. Tu saya punya style. Tuan-tuan dan puan boleh pilih lah. Macam ada rakan kita dia suka guna semua warna. Dah macam pelangi dah pun tengok. Tu. So depend on your style. Okay, tu untuk bila kita dah chatting-chatting tuan-tuan, first benda yang perlu buat ialah sini. Klik je sini. Save layout. Tolong save layout. Bila save layout, let's say macam saya bila dah save, let's say dia akan keluar macam ni. Dia suruh rename, dia tulis name dulu. Tulislah FCPO contoh. Macam tu. Kenapa nanti bila dah login dekat phone, dia akan jadi kosong macam ni walaupun account tu dah ada kan. Jadi tuan kena load layout. Baru ada. And then semua bila dah load layout, sebenarnya segala benda yang kita chatting dekat sini akan keluarlah dekat phone ataupun mana-mana komputer yang kita nak guna, laptop ke, iPad, apa yang tablet ke dan sebagainya. Alright. And then indikator, mana nak cari indikator ni? Dia tulis indikator besar-besar ditulisnya. Klik sini. Okay. Ni saya punya sendirilah ni. Alright. Ni yang banyak lagi yang dalam beta test nanti, contohnya saya punya indie yang saya nak bagi tu nanti saya share lah nanti. Contohnya ni yang mostly yang dia bagi free. Yang ni saya akan tunjukkan esok, malam esok. Ada. Financial ni of course lah for more to, orang kata apa, more to equity, sebab tu dia tulis caution. This type of symbol doesn't have fundamental metrics. So mana kita tak ada fundamental data sangat lah untuk FCPO. So kat situ indikator. Alert macam mana? Alert je simple tuan-tuan dan puan-puan. Let's say kita trade, kita kurang yakin, kita kata kita nak long ataupun kita nak short. Let's say ni dekat bawah ni, tukar kepada ni dulu. Kadang-kadang dia jadi macam ni. Selalu tukarkan kepada ni dot ataupun arrow ni. Tak kisahlah. Dan ataupun eraser, tak kisahlah, guna cross pun tak apa. Cross kenapa? Sebab nak tengok value je sebenarnya. Let's say tuan-tuan dan puan, saya klik je yang support daily bawah ni, dia akan naik benda ni. Okay, nampak tak benda ni tuan-tuan dan puan? Ni. So dia akan naik benda tu. Ni buat dekat laptop je. Bila dah naik benda tu, klik je alert. Ada lambar loceng tu. Sekali lagi, klik je ni lambar loceng tu, add alert. Klik je, akan keluar macam ni. So apa yang perlu kita buat? Pastikan FCPO Z 2023. Okay, ni kontrak yang kita nak. Crossing tu, crossing macam mana? Let's say sebab kita target support, maknanya kita crossing down. Crossing down, horizontal ray, betul lah horizontal ray. And then expiration, kita ambil je sampai, let's say kita target sampai bulan depan. Macam tu. Set 14 bulan 11 2023. Message tu yang penting. Tulis je break support sell lah bro. Contoh. Macam tu. So bila kita klik create, terus jadi tak. Cuba check dekat sini. Saya ketepikan saya punya ni dulu. Ni ada lambang jam ni, klik. Masuk dah ke? Okay, dah ada dah. Break support sell lah bro, macam tu. So nanti bila harga ni sampai, bila dah tembus 3789, dia akan naik dekat kita punya phone dan juga
PC lah, tengok yang mana session yang aktif. Maknanya kalau kita tengah buka, kalau kita tak buka, dia akan naik juga. Don't worry. Tapi normally dia akan naik dekat phone. So alert. Dia akan naik. Alert nanti. So bila dah tengok, oh deh, dekat trading view, dah breakout support level daily. So masa tu you can check betul nak short sell ke nampak dia macam nak rebound. Macam mana nak identify breakout betul-betul tembus ataupun dia nak rebound, nak beli dekat rebound. Yang tu kelas malam esok. Gitu. Alright, itu untuk trading view lah. So kita dah habis sign up, setup layout, indicator, tools dan juga alert. Any question on that? Ataupun benda-benda yang berkaitan? Alright, tuan-tuan, thank you for coming. Thank you for joining. See you tomorrow evening, petang malam esok. So again, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.